Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat meneruskan pelajaran pada hari ini. Kita masih lagi di pelajaran satu yang akan kita pelajari tentang contoh dan pengajaran al-mukhabarah dan al-muzara'ah dalam perkara muamalat darjah 6. Insya-Allah sebentar lagi. Sebelum kita mula belajar, kita baca dahulu bacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. ربنا اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك Ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sedikit tentang pengertian al-mukhabarah dan al-muzara'ah. Al-mukhabarah dan al-muzara'ah ini adalah bab muamalat. Berarti pawah, iaitu apabila seseorang yang mempunyai tanah menyerahkan kebun atau binatang ternakan kepada orang lain untuk diusahakan dan hasilnya akan dibagikan antara mereka berdua. Kita ingat kembali tentang hadis yang diriwayatkan di dalam pelajaran ini, iaitu tentang orang Ansar dan Muhajirin. Orang Ansar dikatakan mereka mempunyai tanah, mempunyai harta di negara Madinah. Apabila orang Muhajirin datang, mereka bersama-sama berusaha. Orang Ansar yang ada tanah memberikan pada orang Muhajirin untuk diusahakan, dan apabila dapat hasilnya, mereka akan bagi bersama rata. Kalau kita lihat dekat sini, dan hukumnya tidak sah dan halal. Perbuatan ini, perbuatan mukhabarah, muzara'ah, ini adalah perbuatan yang tidak sah dan dilarang dalam Islam. Contoh al-mukhabarah dan al-muzara'ah kita tengok sekali lalu. Contoh satu, pemilik tanah menyuruh orang lain untuk menanam pokok kelapa sawit di tanahnya tanpa upah, dan hasilnya dia bahagi dua. Jika benih dikeluarkan oleh pemilik tanah dinamakan muzara'ah, dan jika benih dikeluarkan oleh pengusaha dinamakan mukhabarah. Contoh yang kedua, kita lihat pemilik lembu menyuruh orang lain menternak lembu miliknya tanpa upah. Apabila lahir anak lembu yang pertama, maka akan menjadi milik penternak. Apabila lahir anak lembu yang kedua, akan menjadi milik pemilik lembu. Ini pun kita lihat mereka bagi sama rata seekor seorang. Sebab dihukumkan al-mukhabarah dan al-muzara'ah tidak sah. Kenapa? Yang pertama, ada larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang. Kedua, ada pihak yang dizalimi. Nabi melarang ni ada sebab. Ada pihak yang dizalimi kerana hasil tanaman atau ternakan tidak dapat dipastikan. Tak dapat dipastikan macam mana. Adakah lembu tadi akan mempunyai anak, akan lahir anak, ataupun tanaman yang diusahakan dapatkah dipastikan berbuah, ada hasilnya.
sedangkan tenaga atau modal sudah dikeluarkan oleh pengusaha, orang yang menjadi pengusaha menternak ataupun pengusaha mengusahakan sebuah ladang. Tapi hasilnya tidak dapat dipastikan sama ada dapat ataupun tidak. Ini adalah satu bentuk kezaliman. Ada pihak yang dizalimi, dia dah penat-penat bekerja tapi tak ada hasil. Cara supaya al-mukhabarah dan al-muzara'ah diharuskan bagaimana? Yang pertama iaitu pemilik tanah menyewakan tanahnya. Cara yang diharuskan yang pertama menyewakan tanahnya dengan kadar nilai yang tertentu. Contoh seperti RM100 sebulan untuk diusahakan. Ini diharuskan menyewakan tanah dia. Maksudnya ada hasil ataupun tidak ada hasil RM100 orang yang memiliki tanah dia dapat. Yang kedua, pemilik lembu mengupah orang lain menternak lembu dengan bayaran upah tertentu seperti RM50 sebulan. Orang yang menternak dia tidak dapat lembu tapi dia dapat upah menternak lembu. Ini adalah hasil yang dijamin. Lembu tu tadi membiak ataupun tidak, penternak tadi yang diupah tetap mendapat RM50 sebulan. Ini dua yang diringkaskan, dua cara yang diharuskan. Menyewakan tanahnya, kedua mengupah. Pengajaran al-mukhabarah dan al-muzara'ah. Pengajarannya yang dapat diambil, yang pertama, Islam mengajar umatnya untuk bermuamalah secara benar dan adil. Benar, maksudnya hasil tu dia benar dapat, dia tidak tertipu, tidak dizalimi. Yang kedua, dapat mengelakkan dari berlaku kezaliman sesama insan ketika bermuamalah. Dia tidak rasa hasil usaha yang dilakukan tak ada balasan. Kemudian Islam menggalakkan supaya sifat tolong menolong dalam menjalani aktiviti seharian. Di antara pemilik harta dan penternak, mereka juga tolong menolong. Tetapi bukan dalam berkongsi hasil, tapi mereka menjalankan tolong menolong sama ada menyewakan tempat ataupun mengambil upah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nasta'udi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina indaka hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebentar lagi saya akan bagi soalan kuis, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.